Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula kita punya chapter 4 ni. Dari chapter 4 kita masuk kepada scheduling ataupun dalam bahasa Malaysia ni berkaitan penjadualan. Okey, penjadualan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasihlah kerana sebelum ni dah tengok video-video yang saya telah upload dalam Modo. Jadi saya harap seterusnya walaupun masanya panjang, masa banyak, mungkin awak boleh ambil masalah bila-bila pun boleh tengok, boleh baca, boleh tengok. Dan jika tidak ada sebarang masalah, jika ada masalah, boleh berhubung terus dengan saya. Okey. Okay, kita teruskan semula kita punya ni scheduling masih di dalam production control, production planning dan control. Tapi dalam topik scheduling ataupun daripada penjadualan. Okey. Ini dia punya outline lah. Okey, lebih kurang online untuk penjadualan ni lah. Okay, what is scheduling? Scheduling is the last stage of planning before productions occurred. Maknanya dia adalah langkah atau tahap terakhir, level terakhir sebelum production bermula. Contohnya kan, jika production bermula, contoh bila nak bermula, mesin apa yang nak digunakan, berapa kuantiti yang nak dikeluarkan. Itu dah masa pemula. Jadi sebelum pemula, kita mesti membuat penjadualan. Okey, mesin A dia nak gunakan masa bila? Nak jalankan produk mana? Mesin B. Okey, selepas mesin A, adakah dia nak bagi mesin B ataupun nak pergi mesin C? Itu dia punya sebelum production bermula, dia kena buat rancang ni dulu supaya tidak akan terganggu dia punya production lah. Okay. Specified when labor, equipment, facility are needed to produce a product or provide a service. Mana kita jika equipment kita ataupun contohnya lah, kita juga perlu membuat penjadualan. Jika kita nak buat mungkin kita ada 5 jenis mesin yang sama. Dan mesin yang ke-5 kita perlu buat servis. Jadi kita kena buat penjadualan semula ataupun kita kata rescheduling lah. Bagaimana kita nak meet kita punya permintaan, demand. Katakan demand satu bulan tu 1000 pieces. Dengan sebelum ni kita pakai 5 mesin. Sekarang kita nak gunakan 4 mesin je. Satu mesin tu kita perlu buat maintenance. Jadi kita perlu buat penjadualan semula supaya demand kita boleh meet dengan kita punya target. Bila perlu dikeluarkan, bila customer nak. Itu lah. Dan scheduling juga ini mengikut buku. Scheduling is allocation of start and finish time to each particular order. Maknanya bila bermulanya kerja tersebut dan sehingga akhir proses menghasilkan benda tersebut. Itu dia bagi scheduling lah kalau ikut buku ni. Okay, therefore scheduling can bring productivity in shop floor by providing a calendar for processing a set of job. Dan dia dengan penyusunan penjadualan yang baik, maka dia secara tak langsung dia akan meningkatkan kita punya productivity. Okey. Lagi satu mengikut buku Hazer, dia mengatakan scheduling. Scheduling provide a basics for assigning job to work center. Okey. Dia adalah dia membekalkan kerja-kerja yang perlu dimulakan pada satu work center lah. Itu adalah daripada scheduling. Schedule operations, process industry, ini okey. Kita tengok semua dulu. Okey. Scheduling ni dia melibatkan banyak contohnya banyak organisasi. Okey. Contoh dengan proses industri. Dia juga di dalamnya perlu membuat adanya scheduling. Contohnya linear programming,
EOQ itulah Economic Order Quantity with instantaneous replenishment. Okay. Mass production. Okay, mass production ni dia adalah satu proses pemasangan yang secara banyak lah, banyak. Contohnya kita buat pasang TV, pasang handphone, dia satu kali banyak. Ini bagi mass production project. Okey, project macam contohnya kita nak buat satu projek bangunan contoh itu perlu juga dia punya scheduling dan juga batch production menggunakan aggregate planning, master planning, master schedule Dia batch production ni macam mana dia keluar batch-batch macam contohnya dia tak keluar banyak-banyak. Mungkin satu bulan tu 5 unit machine. Machine model A. Kemudian dia akan tukar kepada machine model B, machine model C. Tapi dia kuantiti yang tak banyak. Itu dia panggil batch. Batch by batch. Dia keluar batch by batch. Okay. Dia scheduling. Objective of scheduling to meet the customer due date. Maknanya kita dengan scheduling ataupun dengan perancangan penjadualan yang baik, kita akan dapat memenuhi permintaan ataupun memenuhi masa yang kita punya customer nak lah, kita punya pelanggan nak. Contohnya kan, dia nak hujung bulan ini dengan kuantiti 10,000. Jadi dengan penjadualan yang baik, kita dapat memenuhi dia punya permintaan, tempoh permintaan ini. Okay. Minimize job lateness, maknanya kita ni ada sangkut paut antara satu meet customer due date dan juga minimize job lateness. Maknanya kita nak mengurangkan kelewatan kerja. Okay. Maknanya sekarang ni kalau adanya kelewatan, maknanya kita tak boleh meet kita punya customer deadline. Itu Tapi dia mengurangkan, sekurang-kurangnya dia mengurangkan kelewatan. Contohnya jika kita tak buat schedule, mungkin lewat 10 hari. Jika menggunakan scheduling, mungkin lewat cuma sehari atau 2 hari. Itu So, minimize response time, maknanya kita akan mengurangkan masa tindak balas. Okay, maknanya kita dah tahu scheduling kita, macam contoh nak maintenance, kita tahu kita boleh mengurangkan tindak balas untuk membuat maintenance mesin kita. Minimize completion time, meminimumkan completion time. Contohnya lah, kalau kita tak buat schedule, mungkin dia akan meet customer due date. Tapi mungkin masa untuk delivery dengan masa kita siap balance ada 1 hari je. Okey, kalau kita buat scheduling, mungkin balance antara masa siap dan masa delivery kita kepada customer mungkin 2 atau 3 hari. Maknanya kita ada masa atau tempoh untuk buat, contohnya lah kita buat inspection yang lebih supaya kualiti produk yang kita hasilkan customer berpuas hati lah. Okay. Minimize time in the system, maknanya kita nak minimizekan masa untuk keseluruhan sistem kita. Minimize overtime. Okey, maknanya overtime ni melibatkan kos kerana kita perlu membayar gaji yang lebih kepada kita punya pekerja. Jadi dengan scheduling juga kita akan dapat mengurangkan kos untuk membayar kerja lebih masa kepada pekerja. Dan juga maximize machine or labor utilization. Maknanya kita nak fully utilize. Maknanya kita nak menggunakan sepenuhnya mesin yang kita ada semaksimum yang boleh supaya mesin yang ada pada kita tidak idle, tidak berhenti tanpa ada sebarang proses ataupun tidak bergerak lah, tidak berfungsi, tidak beroperasi. Jika tidak beroperasi, maka secara lazimnya dia akan melibat kos. Kerana kita beli mesin. Jika mesin kita tak jalan, kita masih bayar dia punya harga mesin. Tapi kita tak dapat pulangan. Jadi, kalau mesin berhenti, mesin tidak beroperasi, maka inilah dia punya akibatnya. Melibatkan kos. Semua memang akibat kos. Okay. Kemudian, minimize idle time. Minimize idle time ni sama dengan ini lah, lebih kurang ni. Maknanya kita akan mengurangkan mesin tidak beroperasi. Okay. Minimize work in process inventory. Work in process ni, mana barang yang kita buat separuh siap tanpa belum siap.
Ini work in process. Yang dinamakan work in process. Maknanya dia kita buat tak complete lagi. Ini ni work in process ni. Ataupun dia panggil WIP. WIP, work in process. Okey. Benda yang belum siap, separuh siap. Okey, shop floor ataupun production control loading. Apa itu loading? Apa itu sequencing? Dan apa itu monitoring? Okay, loading is a check availability of material, machine and labor. Maknanya loading ni adalah loading is a capacity control technique that highlight overload and under overload. Maknanya kita perlu memeriksa sama ada mesin kita ada ataupun boleh beroperasi ataupun material kita ada ataupun tak ada untuk kita memulakan kita punya production scheduling kita. Kerana dia dari sinilah kita akan tengok sama ada mesin kita overload ataupun underload. Overload maknanya dia kerja terlampau lebih. Mungkin jika terlampau lebih dia punya possibility untuk rosak tu tinggi. Ataupun dia kerja tak cukup load dia. Contohnya dia boleh mengeluarkan 10,000 tapi disebabkan oleh scheduling yang kita tak betul, dia mungkin keluarannya cuma 5,000 ataupun 8,000 ataupun 9,000. Maknanya itu adalah underload. Jadi kita dari situlah dia namakan loading itulah. Sequencing. Sequencing almost refer to an dispatch penghantaran specified in order in which job should be done at each center. Okay, sequencing adalah release work order to shop and issue dispatch list for individual machine. Contohnya sequencing adalah produk A dia akan jalan menggunakan mesin B ataupun mesin lathe. Kemudian dia akan pergi selepas habis mesin lathe dia akan pergi masuk mesin milling. Lepas mesin dia akan masuk grinding. Itu sequence ya. Turutan ataupun urutan. Monitoring adalah kita memerhatikan main progress report on each job until it's complete. Mana kita tengok sama ada dia keadaan ideal ke, ada late ke ataupun apa. Ini lebih kepada monitoring. Kita membuat tinjauan ataupun memerhatikan. Okay, loading process of assigning work to limited resource. Mana kita ada satu sumber yang terhad, maka kita perlulah menggunakan sumber terhad itu dengan sebaiknya supaya dia tidak akan jadi overload. Contohnya jika labor kita atau pekerja kita overload, mungkin dia tak akan sihat ataupun dia punya motivasi dia akan menurun. Contoh perform work on most efficient resource. Maknanya kita membuat kerja pada keadaan yang sumber resource kita, sumber tenaga kita yang efficient, cekap lah. Okay, use ataupun assignment method of linear programming to determine allocations. Mana kita use assignment method tapi kita tak guna dalam kita punya bab seterusnya kita tak gunakan assignment method. Kita gunakan sequencing ya. Ini sequencing adalah prioritize job assigned to a resource. Mana kita prioritizekan. Contohnya dia ada dua produk yang perlu kita selesaikan dalam satu tempoh. Jadi kita prioritizekan. Sama ada kita nak buat produk A dulu atau produk B dulu. Ciri-cirinya adalah yang perlu kita lihat. Kenapa kita nak pilih A ataupun kenapa kita nak pilih B dulu. Okay. If no order specified, use first come first serve. Jika tidak ada spesifik, kita akan gunakan first come first serve method. Ada order dulu kita akan jalankan ataupun kita akan proses yang first order. Okay, many other sequencing rules exist. Banyak, ada beberapa jenis sequencing rules yang ada. Okay, each attempt to achieve
to an objective. Maksudnya dia memang apapun kita hendak mencapai kita punya objektif untuk sama ada mengurangkan lateness dan paling utama sekali adalah kita tidak mahu adanya kelewatan. Okey. Sequencing rules, ini adalah rules atau sequencing rules, proses yang boleh yang adalah first come first serve, last come first serve, due date, earliest due date, atau panggil due date ataupun due date. SPT, shortest processing time. CUSTPR, higher customer priority. Okay, setup, similar required setup. Slack, smallest slack. LCR, critical ratio. Dan kita akan kemudian itu longest process time. Kita akan tengok yang ni, yang merah-merah ni je. Ini satu contoh Satu. Ini adalah sequencing rules punya. 3 contoh ni kita akan tengok. Okay. Sequencing job through one process, important terms. Iaitu flow chart, cycle time, completion time. Okay. Flow time. Apa itu flow time? Flow time ataupun cycle time ataupun completion time. Time for the job to flow through the system. Okay, contohnya lah job A. Dia akan bergerak sampailah finish. Ini dia panggil flow time atau cycle time. Make span. Time for a group or job to be complete. Maknanya make span lah. Dia contohnya A ni, dia kena masuk mesin ni. Kemudian B. Dia keseluruhan proses ni. Dia panggil make span. Tardiness. Tardiness adalah difference between a late job due date and the completion date. Maknanya katakanlah customer nak 12 bulan. 4 contoh. Tapi kita siap 13 bulan. 4. Mana itu adalah dia punya ada gap dia di sini. 1 hari. Ini adalah tardiness. Kelewatan. Okay. Okey, kita tengok simple sequencing rules. Kita akan tengok dia punya ni dulu first kali. Simple sequencing rules. Rule yang kita gunakan. Simple sequencing rule adalah first come first serve. First come first serve. Okey, contoh dia ada first come first serve. Dia ada A, B, C, D. Mana A ni dia datang order dululah. B, C kita terima dulu C, D, E. Mana kita akan buat proses untuk buat benda ni. Mula-mula kita akan buat A dulu. Okey, contoh ini A dan masa process time adalah contohnya 5 minit lah, 5 minit ataupun 5 jam. Ini untuk job B mengambil masa 10 jam. Ini 2 jam. Ini 8 jam, ini 6 jam. Dan due date maknanya job A ni dia kena siap pada hari yang ke-10, hari yang ke-15, hari yang ke-5, hari ke-12 dan hari ke-8. Ini dipanggil due date. Dan ini adalah process time, masa digunakan untuk menghasilkan produk A, job A. Okey. Sini disebabkan oleh mungkin mesinnya adalah mesin satu lah, mesin yang sama. Okey. Contohnya kan tadi ini adalah yang diberi. Saya susun balik A, B, C, D. Maknanya sekarang ini diberi. Ini diberi. Ini diberi. Ini pun diberi. Apa yang kita tengok? Apa yang jadi kita perlu cari completion date, due date dan juga tardiness. Okey. Diberi ini adalah 5 jam. Maknanya sekarang ni bermula daripada 0 jam. Dia mengambil masa 5 jam untuk menghasilkan
proses A ataupun job A. Okey, selepas 5 jam, maknanya dah 5 jam buat, maka completion dia adalah 5 jam lah. 5 jam. Tapi dia nak due date dia adalah 10 jam. Maknanya kita tidak ada kelewatan. Okey. Selepas habis 5 jam, kita akan continue dengan job B pada mesin yang sama. Maknanya dia dah 5 jam tadi dah job A guna dekat mesin ni. Mesin ni dah berjalan tapi dia buat benda A. Mana dia akan bermula pada jam yang kelima. Dan dia perlu 10 jam untuk buat. Ni 10 tambah 5, 15 jam. Di jam yang ke-15, maka siaplah produk ni. Dan due date kita adalah 15 juga. Maka tidak ada kelewatan. Okey, untuk job ketiga C, dia akan bermula daripada 15. Ambil yang ni. Tapi dia mengambil masa cuma 2 jam. 15 tambah 2 sama dengan 17. Ini. Ni 17. Tapi kita punya dalam schedule kita perlu siap benda ni pada jam yang kelima ataupun hari yang kelima. Jam yang kelima lah, jam kelima. Tapi kita siap pada jam yang ke-17. Maka 17 tolak 5 tardiness kelewatan kita adalah 12. Sama, ini prosedur 17 datang ke sini. Okey. Tambah dengan ini dapat dengan ini. Yang ni due date kita 25 tolak dengan 12 kita akan dapat 13. Okey. Sekarang 25 datang ke sini. Tambah dengan 6 dapat 31. 31 tolak 8 dapat 23. Ini adalah tardiness kita. Ini adalah completion time untuk keseluruhan. Mesin kita akan berhenti pada jam yang ke-31. Okey. Itu adalah first come first serve. Okey, kita tengok due date pula. Due date maknanya kita perlu susun ini. Ini adalah due date, kita perlu susun daripada yang terendah. 5, 8, 10, 12, 15. Yang kita susun 5, 8, 10, 12 dan 15. Okey. Sama juga dia akan bermula daripada kosong. Kosong. Dia mengambil masa 2 jam. Kosong tambah 2 sama dengan 2. Dia perlu siap pada jam yang kelima. Jadi, dia siap awal. Maka dia kosong. Kemudian 2 sini masuk ke sini. 2 tambah dengan 6 kerana memberi masa 6 jam untuk proses E. 6 tambah 2 maka jam yang ke-8 complete. Dan ikut due date dia, jam yang ke-8 kita perlu siap. Maka dia tidak ada tardiness. Okey. Sama. Kemudian ini pergi ke sini. Memerlukan 5 jam. 8 tambah 5, 13. 13. Due date dia adalah 10. Tapi dia siap 3 jam yang ke-13. Maka tardiness dia adalah 3. Sama ya. Ini masuk sini. Tambah. Sama dengan ini. Ini tolak. Tolak. Apa ini? Ini sama. Okey. Last kali pun sama ya. 31. 1 tambah sama dengan inilah dia punya jumlah tardiness dia. Tardiness dia 16 tambah 9 tambah 3. Itu jumlah tardiness dia. Okey, kemudian kita pergi SPT. SPT adalah proses shortest processing time. Masa yang paling pendek sekali. Yang okey, process time ni yang paling rendah sekali adalah 2. Kemudian kita pergi pada 5, 6, 8, 10. Mana kita susun mengikut masa yang terpendek.
2, 5, 6, 8. Sama juga 0 tambah 2 sama dengan 2. Tapi kita nak siap pada masa yang kelima. Maka tidak ada tanda. Sama juga. Ini masuk sini. 2 tambah 5 sama dengan 7. 7. Tapi masa kita adalah 10. Sama, semua sama. Ini pun masuk sini balik. 7 tambah 3, 16, 13. Sama dengan 13. Tapi masa yang kita perlu siap adalah jam yang ke-8. Tapi kita siap jam yang ke-13. Maka kita ada kelewatan sebanyak 5 jam. Sama? Sama semua sini. Sama, ini pun sama. Sama aja semua. Proses ini sama, cuma susunan kita saja berbeza. Saja punya ni pun berbeza. Okey. Ini adalah 3 metod yang kita gunakan dan kita tengok dia punya summary dia. Okey. Kalau kita tengok first come first serve. Average completion time. Average completion time dia adalah 18.6. Bagaimana nak cari average completion time? Sum of total completion time bahagikan number of job. The number of job dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay. Completion time dia ada ini. Ni. Okay. Average completion time 18.6. Ini kalau dia sama. Mana aja sekarang ni. 31 tambah. Completion time. Ini semua tambah 2 tambah 8 tambah 13 tambah 21 tambah 31 bagi dengan 1, 2, 3, 4. 2 bagi dengan 5. Maka dia akan average completion time. Tardiness semua sama. Semua ni bagi dengan 5. Okay. Average of tardiness. Ini average of completion time. Ini menggunakan delete. Average of tardiness. Okay. Number of tardiness. Berapa number of job tadi? 3 ni. Lewat. 3. Kesemuanya 3. Maximum of tardiness. Okay. Ini maksimum dia 16. Ini maksimum dia 16. Ini maksimum dia 13. Dengan first come first serve, maksimum tardiness dia adalah 23. Ini adalah summary untuk ketiga-tiga job sequence tadi. Okay. Guideline for selecting a sequencing rules. Okay. Bagaimana kita nak memilih rules ataupun kita nak pilih sequencing yang mana? Okay. Contohnya SPT. Most useful when shop is highly congested. Maknanya production time, short production time, process time sesuai digunakan jika kita punya shop floor kita penuh lah, banyak order. Okay, jadi kita gunakan shortest process time. Okay, sesuai lah. Due date. Use due date when only small tardiness value can be tolerated. Maknanya sekarang ni kita due date kita dengan kita punya customer, dia bagi toleran. Okey, dia kata pihak kami boleh membenarkan awak cuma 1 hari buffer saja untuk kelewatan, ataupun 2 hari ataupun 3. Dia memang tak boleh bagi banyak-banyak kelewatan. Jadi using due date adalah itu proses yang sequencing yang paling sesuai lah. Okay, kemudian use first come first serve when operation at low capacity level. Maknanya tidak terlalu banyak permintaan ataupun kita punya mesin tak terlalu banyak digunakan. Maknanya kita tak terlalu sibuk lah, tak terlalu sibuk. Jadi kita gunakan first come first serve. Okay. 4. Do not use SPT to sequencing jobs that have to be assembled with other jobs at later date. Dan dia kata tidak digalakkan menggunakan SPT ni, SPT, shortest process time, jika selepas siap SPT produk kat sini, dia perlu proses pemasangan. Contohnya kan,
Contohkanlah, ini satu produk atau satu part ni. Okey, part macam ni. Contoh, ini dia buat menggunakan SVT, tapi part ni dia perlu pasang dengan produk ni. Contoh, dia perlu gabungkan dengan produk ni. Contoh, dia perlu gabungkan dua ni. Jadi dia tak sesuai menggunakan SVT. Okey. Itu adalah sequencing. Tadi adalah kita mengenai sequencing job through single process saja. Kemudian kita akan pergi kepada multiple series process. Okey, nanti kita akan bertemu lagi pada video yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.